Saudara diri-duri betul dapat duit, mereka tak gunakan secara berhemah. Sayanglah, itu keadaan saudara. Saudara pahlawan perang, saudara Taram Shah 600 bilion minta dengan Muhyiddin. Dan sekarang ni kita bukan nak menyalahkan siapa saudara. Saya melihat bagaimana apa yang berlaku dalam jana saya nak menyebut, saya malas saudara, sebab saya melihat saudara jana wibawa ni saudara, saya lihat pengkhianatan yang saya tak boleh memaafkan. Kerana jana wibawa tu asalnya diwujudkan, kita pun berterima kasihlah katanya, jadi untuk membantu kontraktor Bumiputera. Tapi akhirnya setelah terdedah, apabila dibawa ke mahkamah, adanya ketah-ketah tuduhan, saudara, kita kontraktor Bumiputera terdesak apabila mengalami pandemik COVID-19, dan tiba-tiba mereka dipaksa untuk memberi suapan ataupun rasuah antara 3% ke 10%, dan orang-orang tertentu sajalah yang mampu. Dalam keadaan begini, secara betul saya katakan saudara, sebab saya marah saat rakyat tak cukup makan, ada yang angkat bendera putih, ada yang bunuh diri, terkeyak-kial minta bantuan, minta pengeluaran KWSP. Kemudian diwujudkan dana wibawa ni tujuannya untuk membantu kontraktor Bumiputera. Tetapi siapa yang dapat? Saya tak kata semualah, tetapi tiba-tiba ada nama orang macam Teo Wee Cheng. Bayangkanlah saudara, apakah secara kebetulan tiba-tiba orang nama macam Teo Wee Cheng, Tan lah apa semua, lepas seorang-seorang saudara. Saya amat kecewa, kerana bagi saya itu pengkhianatan terhadap rakyat. Untung nasib rakyat diperjudikan. Dia sanggup mewujudkan suasana darurat, kerana bila darurat bolehlah dibelanjakan wang negara. Tapi akhirnya saya tak mau cakap lebih. Bila saya dengar, bila saya tengok tatap kenyataan-kenyataan sepanjang perbicaraan, saya bukan buat tuduhan begitu saja. Bila nak cari siapa lagi, SPRM lah, SPR Suruhanjaya Pencegah Rasuah, yang membawa mereka ke muka pengadilan menyatakan disebut pula nama-nama yang bukan Melayu. Saya bukan resis saudara, tidak. Nak bantu orang lain pun boleh bantu, tak masalah. Tetapi dana jana wibawa ni diwujudkan semata-mata atas alasan nak membantu warga bangsa kontraktor Melayu. Itu saja saudara. Soal kamu nak main golf ke, kamu nak buat itu soal lain. Tetapi matlamat wujudnya jana wibawa ini untuk merangsang syarikat-syarikat Melayu Bumiputera yang menurut kenyataannya yang dah gulung tikar dan dibantu. Dengan jelas dia mengatakan, saudara, saya dengar kenyataan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bila menyatakan bahawa ini untuk menjana ataupun memberi bantuan kepada kontraktor Bumiputera. Jadi sebab itu mereka disediakan beberapa pakej kontrak supaya mereka dapat meneruskan usahanya, supaya taklah gulung tikar. Matlamatnya ajar comel-comel. Memang saya lewat hari ni sikit saudara, tapi saya nak menghayati satu persatu tentang bajet. Dalam waktu kita bercakap tentang bajet, jangan lupa kita mengharapkan dalam pembentangan bajet yang begitu banyak disediakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita mengharapkan agar kakitan kerajaan tidak lagi mewarisi apa yang berlaku pada jana wibawa. Jana wibawa ini amat menghancurkan hati kita. Tak sepatutnya berlaku. Saya semalam pun saya katakan, bila saya nak bercakap tu, hampir-hampir saya menitikkan air mata kerana wujudnya pengkhianat bangsa. Saya menganggap ini sebagai pengkhianat bangsa. Kalaulah kontrak itu sepatutnya disediakan untuk kontraktor Bumiputera, agar mereka dapat mengembeling semula syarikat-syarikat mereka yang terkesan begitu teruk. Sebab matlamatnya diwujudkan begitu. Tapi akhirnya saudara, terjebak ke pelbagaian aktiviti rasuah yang saya tak mau menuduh itu terpulanglah pada Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk membuktikan di mahkamah. Tetapi bagi saya, bila sebut nama orang macam Teo Wee Cheng ni, tersentuh saya. Bukan saya resis saudara, sebab salah tempat. Kamu nak bantu, bantulah. Kamu nak minta duit daripada orang, buatlah. Situ tak ada masalah pada saya. Tetapi jangan
Kalau periuk nasi itu disediakan untuk orang Melayu, kamu sanggup bagi pada orang lain. Dan biarkan orang lain terus dalam kebuluran. Itu yang saya marah. Saya tak marah yang lain. Sebab dana wibawa ni sepatutnya untuk membantu warga bangsa Melayu, kontraktor Melayu dapat kontrak supaya menghidupkan. Bila ada kontrak, saudara kena ingat, sektor pembinaan ini dia boleh menjana sekitar sampai 400 aktiviti ekonomi. Berbeza dengan pertanian. Pertanian sekitar dalam 40 ke 14 atau 40 seingat saya. Tapi kalau sektor pembinaan, dia punya stimulus atau berganda-ganda ekonomi-ekonomi yang lain. Dan ini yang boleh menjana pendapatan, tetapi dikhianati. Saya bukanlah saya nak menyindir ataupun mengambil kesempatan untuk maki hama mereka, tidak. Cuma saya mengatakan sampainya hati mereka melakukan pengkhianatan terhadap warga untuk nasib bangsa kita. Ini bukanlah hak mereka dirampas, tidak, tetapi peruntukan. Macam saya katakan tadi, periuk tu disediakan nasi tu untuk orang Melayu, tiba-tiba bagi ke orang lain. Ini betul-betul mak sakau. Dalam keadaan begini, jadi saya minta maaf lah saudara. Saya bila bercakap tentang dana wibawa ni, saya mula naik angin, saya pun tak sihat. Tadi cari ubat lagi daripada dah tutup terlewat pergi ke farmasis. Nanti anak saya marah sebab saya kata dalam keadaan begini, menjerit-jerit bukan-bukan. Tapi saya menyatakan, saya amat kecewa dengan pimpinan negara yang sanggup merampok hak untuk warga bangsa kita. Kamu nak jadi kaya, kayalah. Kamu nak dapat keuntungan, untunglah. Saya tak pernah, malah saya selalu katakan, saya akan rasa bangga kalau warga bangsa saya ini dapat menjadi toke-toke atau menjadi taiko-taiko dalam dunia sektor ekonomi. Tapi saya tidak akan percaya, tidak akan menghormati mereka yang melakukan pengkhianatan terhadap bangsa saya sendiri. Saudara Syam nak kata pasal apa? Takkan UMNO dah pupus. Ini berlaku bukan zaman UMNO. Ini saudara, saya akan marah saudara kalau saudara menduduh yang bukan. Saya haraplah agar kita kali ini dengan adanya bajet madani yang cuba diterapkan oleh Tun Ibrahim, saya amat mengharapkan agar pimpinan negara ikhlaslah anda. Pak Menteri pun ikhlaslah menyantuni. Dan saya mengharapkan nanti pendapatan bajet ini bermula hari Isnin nanti, kita mengharapkan sesuatu yang dibahaskan benar-benar menyantuni rakyat. Janganlah sekali lagi dikecewakan rakyat. Cukup-cukuplah anda menipu rakyat, anda mengecewakan rakyat, hati rakyat dirobek, anda kaya raya, rakyat terus hidup dalam papa kedana. Ini kita mau dengar. Kita nak tengok bahawa dalam keadaan begini, adanya bajet madani ini yang mana dah muflis dikembalikan supaya dapat rakyat biasa dan mereka boleh membina satu kehidupan yang baru untuk keluarga mereka. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.